Kita boleh dengar tak suara? Boleh. Okey Okay, kita sambung tajuk kita. Okey, saya rasa ini adalah subtopik yang terakhir lah bagi dalam tajuk kelab dan persatuan. Okey. Okey, boleh nampak? Boleh nampak tu? Okey, boleh ya. Okey, hari ni yang terakhir lah nyata kedudukan keuangan bagi kelab dan persatuan. Okey, dalam bab ni kita ulang balik, kita ulang semula. Yang pertama dulu kamu belajar mengenai akaun apa? Yang mula-mula buat dulu. Penerimaan dan Iuran. Baik, iuran belum Pembayaran. lagi. Penerimaan dan pembayaran. Ini kadang-kadang dia suruh buat, kadang-kadang dia dah siap-siap bagi kan. So tak ada masalah sangatlah sebab dia seperti buku tunai saja. Okay, yang kedua baru kita buat akaun iuran. Okay, akaun iuran kita akan dapatkan amount yang tak cukup tu masuk ke bawa ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Seterusnya yang ketiga, dapat akaun iuran nak belajar apa? Lepas buat akaun iuran. Siapa ingat? Siapa masih ingat? Korang pun tak ingat? Akaun apa? Ni belajar hari ni yang semalam dah lupa. Sebut je lah apa-apa yang awak ingat. Tak payah ikut. Akaun kawalan. Akaun kawalan tu masa buat apa? Akaun kawalan tu dibuat ataupun dibuka untuk cari apa? Cepatlah. Sampai akaun iuran ni dah rasanya 2 minggu yang ketiga kan? Tajuk yang sama je, takkan belajar dua ni je. Akaun apa lagi? Pendapatan dan pembayaran. Sebelum pendapatan dan pembelanjaan, ni akaun pendapatan dan pembelanjaan. Belum tu? Perdagangan. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan kita cari untung, betul? Untung daripada aktiviti sampingan. Ini pun kita bawa masuk ke pendapatan dan perbelanjaan. So dah dua dah, akaun iuran bawa ke pendapatan dan perbelanjaan, akaun perdagangan bawa ke pendapatan dan perbelanjaan. Okey, lepas tu awak sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, ini dia punya markah terbesar untuk akaun iuran. Okey, markah paling besar. Okey, so hari ni yang ke-5 kita akan tengok, ni 6.5. Penyata kedudukan keuangan. Penutuplah kepada akaun kelab dan persatuan. Okey, apa-apa akaun yang kita buat, penutupnya dengan penyata kedudukan keuangan. Alright, so tengok yang berikutnya. Okey, seperti yang kamu semua sedia maklum, dalam PKK kita ada aset, liability dan equity. Ini yang biasa kita buat, asset, liability dan equity. Okey, asset dan liability ni sama.
sama saja macam kamu buat sebelum-sebelum ni. Kita ada aset semasa, kita ada aset bukan semasa. Liability pun sama. Kita ada liability semasa, liability bukan semasa. Cuma yang membezakan akaun kelab dan persatuan dengan akaun yang kamu buat sebelum ni adalah di bahagian ini. Mana-mana akaun pun yang membezakan dekat sini. Even dulu yang masa selepas kita buat penyata kewangan milikan tunggal, kita ada belajar perkongsian. Beza dia pun dekat sini. Dia tak guna equity pemilik, betul? Dia guna akaun modal dengan akaun semasa. Lepas perkongsian kita ada syarikat berhad. Syarikat berhad pun dan bahagian equity pun berbeza. Okay, dia guna modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay. Begitu juga dengan kelab dan persatuan. Okay, dia sekarang kelab dan persatuan guna apa? Okay, guna dana, istilahnya adalah dana terkumpul. Bukan lagi equity pemilik. So kita tak akan letak nama equity pemilik lah. Kita akan tukar kepada dana terkumpul. Okey, kenapa dia dipanggil dana terkumpul? Sebab dia merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh sebuah kelab dan persatuan. Okey, seperti yang kita semua belajar pada awal-awal tu, kelab dan persatuan dia bukan bermotifkan untung. Dia ditubuhkan untuk menjaga ataupun supaya ahli-ahli menggunakan kemudahan yang ada dalam kelab tu. Bukannya bermotifkan keuntungan. Jadi sebab itu dia guna perkataan dana terkumpul. Okey, yang kedua, sesebuah kelab dan persatuan tidak mempunyai pemilik. Oleh itu istilah dana terkumpul digunakan untuk menggantikan istilah equity pemilik. Mengapa dia dikatakan tidak mempunyai pemilik? Okey, sebab dia ditubuhkan secara bersama oleh ahli-ahli kelab tersebut. Yang ada mungkin ahli jawatan kuasa sahaja. Yang ketiga, merupakan lebihan aset yang dimiliki daripada liability yang ditanggung. Sama je macam awak buat PKK sebelum ni. Okey. Kalau dalam bentuk penyata tu kita cari modal kerja, okey, lepas tu amount modal kerja tambah dengan liability aset bukan semasa, mesti imbang dengan bahagian equity pemilik kat bawah tu. Bukan equity pemilik, mesti imbang dengan bahagian dana terkumpul kat bawah tu. Jadi kita tengok contoh. Okey, seterusnya. Okey, rumus mengira dana terkumpul. Okey, dana terkumpul. Istilah dana terkumpul adalah rumus dia aset tolak liability. Aset tolak liability. Okey, dana terkumpul ni pula ada dua kategori. Yang pertama kita panggil sebagai dana terkumpul awal. Yang kedua kita panggil sebagai dana terkumpul akhir. Okey. Apa rumus untuk mengira dana terkumpul awal? Okey, sebab dia ada perkataan awal di bahagian depan dia, di bahagian belakang dia. Jadi rumus asalnya adalah aset tolak liability. Ini rumus asal. Jadi kalau awak nak kira dana terkumpul awal, okey, senang saja. Aset awal tolak liability awal. Awal tu maksudnya apa? Okey, aset jumlah ataupun aset dan liability pada satu hari bulan awal. Biasa kan dia bagi kan, okey, berikut merupakan senarai aset dan liability. Okey, kelab badminton Taman Mega, okey, dia ada bagi 1 hari bulan, okey, kemudian 30 hari bulan. Macam tu. Kalau awak tengok kat soalan lah, dia bagi senarai apa, aset, liability semualah. Okey, awak ambil yang awal untuk kira dana terkumpul awal. Okay, seterusnya dana terkumpul akhir. Okey, awak ambil aset akhir. Okey, aset akhir tolak dengan liability akhir. Apa maksud akhir? Akhir maksudnya hari terakhir bulan tersebut lah, iaitu biasa kita guna 30 hari bulan. Yang ini lah. Okay, senang saja rumus dia. Tetapi biasanya kalau dia tak bagi maklumat mengenai senarai aset dan liability pada akhir tempoh ni, dia tak bagi, kita boleh cari dengan menggunakan formula iaitu dana terkumpul awal. Okey, awak tambah
Tambah dengan apa? Dengan lebihan. Okey, atau tolak dengan kurangan. Okey, lebihan dengan kurangan ni nak dapat daripada mana? Tapi ingat yang awak buat akaun-akaun sebelum ni, antara nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni. Okey. Kat mana awak nak dapat amount untuk lebihan dengan kurangan? Siapa boleh jawab? Kat mana? Nak dapat amount untuk lebihan dan kurangan tadi dekat akaun mana? Dia mesti daripada somewhere kan? Somewhere tu di mana? Kat belakang rumah saya tu. Kat tepi rumah sekolah ke? Kat mana? Antara 4 akaun yang awak dah belajar awal-awal sebelum tu. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, bagus. So, dekat sinilah nombor 4 ni, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Sebab masa awak buka akaun pendapatan dan perbelanjaan tu, tujuan dia adalah untuk mencari lebihan atau kurangan. So nak buat apa dengan amount ni? Takkan saja tinggalkan macam tu je? Tak boleh jadi. Dalam akaun setiap amount tu yang kita dapat tu, kita kena carry forward dia, bawa dia sehingga mendapat catatan penutupan. So sekarang amount tu mesti kita bawa ke sini. Ke sinilah tambah dengan dana terkumpul awal tadi kalau awak dapat lebihan. Kalau awak dapat kurangan dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak kena tolakkan. So rumus ni, dana terkumpul awal tambah lebihan atau tolak kurangan, so awak akan dapat dana terkumpul akhir. Senang je. Inilah. Ni kalau dia tak bagilah senarai aset dan liability pada akhir tempoh tu. Biasa memang dia tak bagi sebab dia suruh kita kira dekat dalam PKK. Okey? Senang saja. Ada soalan? Adakah tak ada soalan? Adakah soalan? Tak ada? Tak ada